sejak dalam keadaan umat Islam bila keluarnya negara Israel, Haram Israel pada 15 Mei perisytiharan pada 15 Mei 1948 sampai sekarang. Maknanya umat Islam kena PKP sejak daripada 1948 di Gaza dengan keluasan panjang Gaza itu 41 km, lebarnya 9 hingga 12 km. Itulah umat Islam duduk di dalam tu sampai sekarang. Kalau kita tengok, dia duduk di bahagian perkampungan, dia berada di selatan Madinah. Cuba memberikan ancaman kepada Rasulullah dan juga negara Islam. Akhirnya dihalau juga oleh Rasulullah SAW. Ini rentetan peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan faktor pengusiran mereka dalam sejarah ialah semasa Rasulullah SAW. Yang ni faktor kenapa diserangnya Bani Nadir ini. Iaitu Rasulullah bersama dengan 10 orang sahabat. Antaranya sebahagian dari mereka ialah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini sahabat-sahabat kanan, sahabat-sahabat yang besar bertemu dengan Bani Nadir untuk menentukan bayaran diat ganti rugi bagi 2 orang Yahudi yang dibunuh secara tidak sengaja oleh seorang dari kaum muslimin. Jadi ada di kalangan Yahudi Bani Nadir yang terbunuh, 2 orang yang dibunuh tak sengaja oleh orang Islam. Lalu Nabi pergi ke kampung Bani Nadir nak menentukan berapa jumlah diat, denda ataupun bayaran ganti rugi ke atas 2 Yahudi yang mati. Nabi nak buat ceritanya hukum balas, hukum qisas. Hukum qisas. Jadi ketika pergi ke kampung tersebut, Nabi duduk dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka semasa peristiwa tersebut, Rasulullah SAW sedang berada di tepi dinding rumah mereka. Mereka berpakat untuk membunuh Rasulullah SAW, lalu memilih seorang Yahudi bernama Amru bin Jihash. Amru ibnu Jihash bin Ka'ab untuk mencampak batu besar dari bumbung ke tempat Rasulullah sedang duduk. Jadi mereka ni duduk dalam rumah. Rumah mereka ni ialah dinding-dinding. Dinding yang tinggi. Mereka duduk di belakang tembok-tembok yang kokoh. Ini perangai Yahudi sampai sekarang lah. Mereka duduk belakang dinding, belakang tembok. Mereka bina dekat Palestin. Tembok yang tinggi dengan jarak lebih kurang 800 km. Panjang dia. Lebih panjang daripada Johor Bahru ke Padang Besar, Perlis. Jadi maknanya orang Islam ditutup dengan tembok yang tinggi, yang besar untuk menyeksa umat Islam di Gaza. Jadi mereka buat checkpoint. Maknanya umat Islam duduk dalam penjara yang besar. Sejak bila? Sejak dalam keadaan umat Islam bila keluarnya negara Israel, Haram Israel pada 15 Mei perisytiharan pada 15 Mei 1948 sampai sekarang. Maknanya umat Islam kena PKP sejak daripada 1948 di Gaza dengan keluasan panjang Gaza itu 41 km, lebarnya 9 hingga 12 km. Itulah umat Islam duduk di dalam tu sampai sekarang. Bayangkanlah, disekat segala-galanya, hak-haknya sebagai rakyat, infranya, bekalan elektriknya, air apinya, semuanya dalam keadaan dicatu oleh Yahudi laknatullah. Jadi kita hari ini dalam keadaan dengan sebab darurat, kita ini diberi arahan oleh pihak pemerintah yang bersandarkan kepada asas yang kuat, darurat, kepada hukum, kemudian kepada pandangan Al-Quran dan pandangan kesihatan. Lalu untuk kita PKP, maknanya self quarantine lah dekat rumah dalam keadaan untuk mengelakkan diri dari mudarat. Maka kita kena mengambil keadaan, kita kena lebih faham keadaan ini. Lalu
Dalam keadaan itu mereka ni berpakat untuk mengenakan Nabi. Bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu telah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka sedang membuat perancangan jahat. Dan justru baginda beredar dan pulang ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar kaum muslimin bersiap sedia untuk memerangi, menghalau, mengusir mereka dari Madinah. Baginda kembali menemui mereka pada bulan Rabiul Awal, tahun keempat Hijrah. Baginda telah mengepung selama 6 malam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan rasa gerun dalam hati mereka. Kemudian mereka meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan mereka dan tidak membunuh mereka, dengan berjanji bahawa mereka hanya akan membawa harta-harta sekadar muatan unta sahaja dan meninggalkan senjata. Baginda menerima permintaan mereka. Selepas itu sebahagian daripada mereka keluar ke Khaybar dan sebahagian yang lain menuju ke Syam. Jadi dalam keadaan ini, bila mana mereka cuba nak membunuh Rasulullah Bani Nadir ini, maknanya diperintahkan seorang laki-laki bernama Amru bin Jihash bin Ka'ab untuk membalingkan batu besar di atas kepala baginda yang mulia. Ketika itu datang Jibril alaihissalam memberitahu kepada Rasulullah akan perbuatan perancangan jahat Yahudi itu. Lalu Nabi dengan tergesa-gesa, Nabi mengajak sahabat-sahabat dia balik semula ke Madinah. Dekat kawasan rumah baginda lah, dekat Masjid Nabawi hari ini. Daripada perkampungan Bani Nadir. Perkampungan Bani Nadir ni jarak lebih kurang dengan Masjid Nabawi lebih kurang dalam 2 kilometer, 3 kilometer lebih. Di perkampungan di kawasan Buwairah ini. Jarak pada hari ini. Sebab itu dalam peperangan ini, kita lihat nanti dalam pembahagian harta perang. Ada istilah dipanggil ghanimah, ada istilah yang dipanggil al-fai'. Jadi al-fai' ini iaitu kita akan lihat bagaimana hasil daripada rampasan perang itu dihagih-agihkan. Di sana ada hukum. Dan sahabat dalam peperangan ini, dengan Bani Nadir ini, sahabat berjalan kaki saja. Dengan jarak 2 km daripada Masjid Nabawi kan. Jadi sahabat ramai yang berjalan kaki. Nabi saja je nak menaiki unta. Dalam keadaan tidak jauh, dekat. Menuju ke perkampungan mereka. Apabila mereka tahu bahawa perancangan mereka itu bocor, Nabi perang, Nabi serang mereka, Nabi kepung. Setelah 6 hari pengepungan, mereka mengaku kalah. Macam hari inilah, duk mengaku kalah lah tu. Kan? Ya, sebab itu alasan-alasan Yahudi ini, antaranya bila mereka rasa tak boleh pergi dah, mereka mengaku kalah. Kemudian mereka akan lakukan kejahatan balik. Sebab itu bila mereka dihalau ke Syam dan juga ke Khaybar, nanti kita akan jumpa pada peperangan Khaybar. Jumlah tentera Islam 1,300 orang. Jumlah mereka 10,000 Yahudi campur dengan Bani Ghatafan 14,000. Mereka duduk di Khaybar. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nantinya mereka dihalau terus daripada bumi Madinah. Secara umumnya daripada semenanjung tanah Arab. Kemudian kita akan lihat nanti pada zaman Sayyidina Umar dia halau terus Yahudi daripada semenanjung tanah Arab. Sebab itu tak ada Yahudi sampai sekarang di semenanjung tanah Arab. Kerana dihalau oleh Umar Al-Khattab pada zamannya. Tak silap pada 16 Hijrah. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dan ia juga merupakan arahan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi wafat, 4 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sebut Nabi wasiat. Qad wasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajil yahud, supaya Nabi telah berwasiat supaya dihalaunya Yahudi daripada tanah Arab. Ini merupakan arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa mengepung mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya pokok tamar mereka ditebang
dan dibakar sehingga mereka tidak lagi memiliki harta. Justru mereka telah merayu, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu telah melarang daripada melakukan kerosakan dan mencela orang yang melakukannya. Bagaimana dengan penebangan dan pembakaran dan pokok-pokok dan kurma ini? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Maksudnya mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu membiarkannya, dalam ayat yang kelima. Dan dalam keadaan ini di sini juga Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan sebab pengusiran mereka melalui firman yang bermaksud dan mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang Allah, menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah siapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan dalam keadaan ini diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka itu dihalau. Mereka dihalau dan dimusnahkan tamar mereka, pokok kurma mereka. Pokok kurma mereka ini disebut dengan pokok yang baik, di antara pokok yang baiklah, iaitu jenis linah, lam ya nun ta marbutah, linah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka memiliki kebun tamar yang cukup luas. Sebab tu kalau sahabat pergi perkampungan mereka hari ini, perkampungan Bani Nadir, Yahudi ini, antaranya iaitu rumah yang saya sebut Ka'ab Ibnul Ashraf. Dia punya ladang dia hijau, luas, seluas-luasnya, sesayup mata memandang. Itulah Yahudi, harta dia cukup hebat. Sampai hari ni kita tengok. Sebab tu kalau kita tengok rumah dia, rumah tu kita dah rasa gah dah. Batu-batu pejal dibina buat rumah yang kukuh macam istana. Macam mana perigi dia tu. Saya duk fikir zaman dulu tak ada jentolak, tak ada kes, tak ada JCB, tak ada excavator. Macam mana dia boleh buat perigi yang begitu dalam, yang begitu besar sebagai perigi dekat padang pasir? Sahabat boleh fikir tak? Padang pasir ni, bukan padang pasir bila kita korek dalam tu ada perigi. Ada air. Dia ada teknologi dia. Tak semua tempat bila gali ada air. Mereka orang yang pakar tentang bawah tu. Sekarang dengan ilmu geologi nak menentukan jenis batu bawah tu, berapa jauh air, berapa kilometer ada ataupun tidak. Ini orang yang ada ilmu, ada teknologi. Kemudian nak bina pula perigi. Periginya pula bukan calang-calang perigi. Dalam keadaan batu-batu bungkah besar-besar tu. Maksudnya orang yang angkat itu orang yang kuat. Kalau dia upah orang yang ada duit yang banyak, orang yang kaya. Tengok dia punya gudang gandum, gudang tamar dia. Rumah macam rumah besar sebiji. Dalam keadaan kita duduk kat situ, itulah gambaran orang Yahudi yang duduk di Madinah 1000 tahun yang lampau. Bila kita tengok dengan tinggalan apa yang ada pada hari ini, kita dah boleh merasakan betapa hebatnya dia. Tapi kalau kita pergi ke rumah Nabi, antaranya saya pergi ke rumah Rasulullah, rumah Allahumma salli ala Muhammad, rumah isteri Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah. Dalam cerita ni, Maria ni rumah dia jauh sikit. Lebih kurang daripada Masjid Nabawi tu, kalau sahabat-sahabat dalam 2 km lebih. Dalam 2 km lebih. Maknanya sebab Maria ni yang tu hadiah daripada kerajaan Mesir dulu. Dan akhirnya Islam, Nabi ambil sebagai isteri dia. Jadi Maria ni Nabi letak jauh sikit. Yalah, perempuan biasalah bab cemburu ni kan. Jadi saya masuk dah rumah tu, cuma tak dijaga oleh kerajaan Saudi lah. Saya dah masuk dah. Saya dah tengok kecilnya rumah Rasulullah. Kecilnya. Dalam keadaan disusun oleh Nabi, batu-batu, dibuatkan dinding. Kecilnya rumah Nabi. Dalam keadaan Nabi seorang Rasul. Nabi pemimpin negara. Bila masuk rumah Sadatina Maria Al-Qibtiyah itu, kita rasa betapa besarnya jiwa Nabi dengan rumah yang kecil.
dengan sifat zuhudnya. Dan bagaimana zaman tersebut, macam mana isteri Rasulullah SAW, macam mana diambil air kat perigi dengan masak kayu api dalam keadaan yang lama, zaman dahulu. Macam mana orang dahulu ni yang taat pada suami dia, sahabat-sahabat Nabi kan. Cuba tengok macam mana keadaan mereka dahulunya. Serba kekurangan dalam keadaan tidak canggih kita pada hari ini. Hari ini orang nak buat air, tak payah masak dah. Dia ada termoplas, dia ada macam-macam kowe, macam-macam. Nak sejuk tekan keluar sejuk, nak panas tekan panas. Dalam keadaan masa yang sama ni hari ni, kita tengok macam mana kesolehan, ketaatan pada suami pun tak seperti dulu. Sebab tu dalam keadaan dulu, macam mana mereka taat kepada suami mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan main-main. Sebab itu pada hari ini kita melihat kesan-kesan sejarah ini masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini menggambarkan kepada kita macam mana peribadi Rasulullah dan sahabat dan peribadi Yahudi laknatullah pada suatu masa dahulu. Sebab itu bila Nabi kepung, Nabi bakar. Sahabat-sahabat ada yang bakar dan menebang pokok-pokok tamar yang menjadi perlindungan benteng kepada Yahudi Bani Nadir ini. Akhirnya mereka menyerah diri dan minta mereka jangan dibunuh. Mereka tinggalkan segala senjata-senjata mereka. Mereka bawa barang-barang mereka yang mereka mampu bawa, menaiki unta. Mereka menuju ke Syam ataupun ke Khaybar. Dengan jarak Khaybar dengan Masjid Nabawi hari ini 150 km. Dan sahabat-sahabat boleh tengok macam mana kota ataupun besarnya kota Khaybar sampai hari ini. Kalau sahabat ada peluang, pergilah ziarah. Dengan Madinah lebih kurang jarak 150 km. Untuk kita memahami sirah, kita memahami tafsir, bagaimana penceritaan itu hidup di hadapan kita. Dan kita boleh merasakan betapa sukarnya Rasulullah SAW berhadapan dengan golongan yang jahat ini. Golongan yang selalu melakukan pengkhianatan dan penderhakaan kepada Islam, kepada kerajaan Islam. Sedangkan mereka dahulunya duduk di bawah piagam Madinah. Sahifah Madinah. Sahifah Madinah yang dimeterai bersama Rasulullah SAW secara khusus dengan ahli kitab yang duduk di dalam Madinah, kerajaan Islam, dan juga di sana ada fasal-fasal dalam perlembagaan yang telah ditulis sebanyak 47 perlembagaan. Antaranya sahabat-sahabat, wa anna 'alal yahud nafqatuhum wa 'alal muslimin nafqatuhum wa ana bainahum an-nasru 'ala man haraba aru hadhihi sahifah wa ana bainahum an-nushu wan nasiha wal birru dunal ithmi. Jadi maknanya bahawa orang Yahudi ini dalam sahifah, dalam perjanjian perlembagaan yang dimeterai oleh Nabi dalam fasal ke-37, tengok bahawa orang-orang Yahudi hendaklah membiayai negara seperti mana orang-orang Islam yang juga hendaklah membiayai negara sebagai rakyat kepada Madinah. Dan hendaklah mereka sama-sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai piagam ini. Dan hendaklah mereka saling menasihati sama-sama membuat kebajikan albir terhadap mereka. Maknanya dalam keadaan ini saling tolong menolong dalam keadaan ia sebagai apa dia? Sebagai rakyat dalam sebuah negara yang berdaulat. Tapi apa yang terjadi? Semua Yahudi yang saya sebutkan itu, Quraizah, Qainuqa dan juga Nadir, mengkhianati perjanjian ataupun piagam Madinah yang akhirnya dengan cara ini mereka telah mengkhianati kerajaan Nabi dan akhirnya mereka diusir daripada Madinah yang dahulunya mereka duduk di tempat-tempat yang sangat strategik. Di Buwairah, Bani Nadir, di bahagian selatan ada Bani Quraizah, di sana juga ada Qainuqa, yang mana akhirnya mereka dihalau daripada Madinah menuju ke Khaybar dan juga Syam. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar dihalau terus daripada Khaybar, daripada semenanjung tanah Arab.
Lalu dalam keadaan inilah yang kita tengok pada hari ini, mereka ini memang satu bangsa yang cukup jahat. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang kita sebut di dalam Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Perkataan ghairil maghdub iaitu bukan jalan orang yang engkau murka, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ayat 1, 2 dan 3. Dan 3 yang telah kita bincangkan pada hari ini. Dan sampai ayat berapa tu? Ayat 3. InsyaAllah esok kita nak sambung ayat yang keempat. Dzalika bi annahum syaqullah wa rasulahu wa may yushaqillahi wa innallaha syadidul iqab. Kita nak sambung ayat yang keempat insya-Allah daripada suratul Hasyr. Suratul Hasyr. Jadi sahabat-sahabat, daripada surah itu kalau kita tengok pada tafsir Al-Munir juzuk 28. Juzuk 28 dia duduk pada kedudukan muka surat 77 perbincangan kita pada hari ini. Kalau bahasa Arabnya duduk muka surat 60, muka surat 70, muka surat 71. Ini Arab dia kan. Ini Arabnya duduk muka surat 70. Jadi kalau tak ada tafsir pun tak apa, boleh tengok ayat Quran. Kalau dapat, kita, kalau sahabat-sahabat boleh ikut, Alhamdulillah, ayat 24 ayat saja. Siapa yang nak menghafal pun cantik lah tu. Satu ayat sehari, 24 hari dapat 24 ayat, dapat satu surah. Bukan payah pun. Boleh insya-Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ya Allah suami kami, isteri kami, anak-anak kami, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami, tok-tok guru kami ya Allah, khususnya yang mengajar mendidik kami menjadi manusia pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehat, beriman dan bertakwa, menjadikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, menjadikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur. Anak yang boleh ya Allah memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Berikanlah ya Allah kekuatan, keimanan kepada sahabat kami di Palestin. Bagi yang meninggal dunia ya Allah, Kau berikan ganjaran syahid kepada mereka ya Allah. Bagi mereka yang berjuang ya Allah, Kau berikan kesabaran, ketetapan iman di atas kaki-kaki mereka menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Allah, Kau angkatkan bagi kami wabak yang bernama COVID-19 ini ya Allah. Engkau Tuhan kepada segala makhluk, dan COVID-19 itu merupakan makhluk-Mu ya Allah. Angkatkan penyakit dan wabak ini ya Allah. Kau lontarkan jauh-jauh daripada kami ya Allah, supaya kami dapat rujuk balik kepada-Mu, jadi hamba-hamba yang taat setia pada-Mu dalam melakukan pengabdian kami kepada-Mu dalam sisa-sisa usia yang tidak seberapa ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.